Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kepada garis panduan tadi lah yang tak sempat kita habiskan, iaitu kalau idza qulna bijawaz istimrar amwal zakat min qabl al-imam aw man yanub anhu fala budda min mura'ati ad-dawabi at-taliyati. Kalau kita berpendapat harus dilaburkan harta zakat oleh ketua negara atau wakil dilantik olehnya, maka kita perlu raih beberapa syarat, iaitu alla tujad, pertama alla tujada wujuh sarfi ajilatin litilka al-amwal kasad al-hajat ad-daruriyyah lil-mustahiqin min al-hajat ila at-ta'am aw al-kisab aw al-sakan. Tidak didapati pihak-pihak yang perlu segera kepada harta zakat, seperti untuk memenuhi hajat darurat pada pihak yang berhak terima zakat, seperti keperluan kepada makanan, pakaian atau tempat tinggal. Fa in wujidat tilka al-hajatul ajilatu, apabila ada hajat-hajat segera seperti itu, fala yajuz ta'khir sarfi zakat fiha bi hujjati istismat, maka tak boleh kita lewatkan pengagihan zakat pada waktu itu atas alasan untuk melabur terlebih dahulu. Wa idza kana amwalu zakat ala syakli usul thabitat, sekiranya harta zakat itu dalam bentuk aset-aset tetap seperti kilang, harta ta'alih dan sebagainya, maka wajib dijual dan diagihkan nilainya tadi ataupun harganya kepada pihak-pihak yang perlu pada zakat secara segera. Yang kedua, ayat haqqaqa fi min istismar amwal zakati maslahatun rajihatun lil mustahiqin. Dia kata hendaklah pelaburan harta zakat itu betul-betul dapat merealisasikan masalah yang hakiki yang kuat kepada pihak yang berhak terima zakat. Kata Amin mauridin daimin yuhaqqiqul hayatal karimata lahum, seperti menjamin satu pendapatan tetap yang boleh merealisasikan kehidupan yang baik untuk untuk mereka yang berhak terima zakat tadi. Yang ketiga, antakunal majalat tisma masyru'atan. Yang ketiga, hendaklah lapangan-lapangan pelaburan tadi lapangan yang disyariatkan. Katijarat wa sina'at wa zira'ah, seperti lapangan perniagaan, perindustri dan juga pertanian. Walidha fala yajuz ismaru amwal zakat fi majal majalat muharramah karriba wa tijar muharramat wa ghairi dhalik. Maka tidak harus kita laburkan harta zakat dalam apa-apa lapangan yang diharamkan seperti riba, perniagaan terhadap benda-benda yang haram dan sebagainya. Yang keempat, an tutakhadha kaffatu al-ijra' allati tatmum baqa' tilka al-amwal ala asl hukm az-zakah. Segala prosedur telah dilakukan untuk menjamin keberkalan harta-harta zakat itu sebagaimana asal. Bihaisu la yasrifu rai'aha illa lil mustahiqin. La yusrafu rai'uha illa lil mustahiqin. Di mana keuntungannya tidak boleh diagihkan kecuali pada yang berhak saja. Walau ihtija ila bai'il usul sabit mustaqbal turaddu asmanuha ila masarfi zakat. Kalau di masa-masa akan datang aset-aset tetap perlu dijual, maka harganya nak diserahkan kepada institusi zakat. Yang kelima, an yasbiqa قرار الاستثمار دراسات دقيقة من أهل الخبرة تتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثمار، فإذا غلب على الظن تحقق الأرباح من ذلك المشروع باشر من في إنشائه. Keputusan untuk melaburkan harta zakat tadi didahului dengan satu kajian yang terperinci oleh mereka yang berpengalaman atau pakar berkaitan dengan perjalanan ekonomi ataupun jadual ekonomi yang ada hubungan langsung dengan program pelaburan yang hendak disertai. Apabila timbul keyakinan yang besar dia bakal merealisasikan keuntungan daripada program tadi, maka bolehlah melibatkan diri dalam pelaburan tersebut. Yang keenam, an yusnad amrul israf al-idarah ila dhawil kafa' wal khibrah. Urusan pengelolaan dan pentadbiran pelaburan tadi hendaklah diserahkan kepada mereka yang mempunyai kelayakan, berpengalaman dan juga amanah. Yang ketujuh, an ya'tamid qarar istisma' mimman lahu ataupun an yu'tamada qarar istisma' mimman lahu wilayah 'ammah. Keputusan untuk melabur tadi dibuat oleh orang yang punya kekuasaan umum seperti al-imam ketua negara, atau al-qadi ataupun qadi, atau ahli hal wal 'aqdi ataupun ahli majlis mesyuarat. Takalif, seterusnya kita tengok sikit lagi dia, takalif istismar, kos pelaburan harta zakat. Al-aslu ihtiram amal al-'amil wa i'tahu ma yastahiqu amal. Asalnya kita kena hormati kerja yang dilakukan oleh amil dan kita kena berikan ganjaran atas kerja yang dilakukan. Fahal tuhsamu hadhihi istihqaqat min amwal zakat. Soalannya, apakah
upah ini boleh kita ambil daripada harta zakat inda istismar apabila terabur harta zakat itu, wa ma miqdar, kalau boleh diambil, wa ma miqdaru mahsan, berapa kuantiti yang perlu diambil. Qad yakunu qiyam ala istismar zakat aman wa qad yakunu khasan. Kadang-kadang pengurusan atas pelaburan zakat itu berbentuk umum dan kadang-kadang juga berbentuk khusus. Kita tengok ni. Jadi dia panggil al-isyraf am ala istismar amwal zakah. Pengelolaan umum ataupun pengurusan umum atas pelaburan harta zakat. Idza ashrafa syakhsun ala istismar amwal zakat isyrafan am. Kalau seseorang individu itu terlibat dalam pelaburan harta zakat secara umum, kal hakim seperti ketua negara, wali, gubernur ke qadi ataupun qadilah, fala yu'ta min az-zakah. Dia tidak berhak diberikan zakat. Li'annahu lam yufriq nafsahu li hadzal amal. Sebab dia tidak memperuntukkan sepenuh masa untuk melakukan kerja-kerja pelaburan. Oleh annahu ya'khudhu rizqan ratiban min baitul mal, sebab dia sudah memperoleh gaji daripada baitul mal orang-orang Islam ataupun al-khazan ma'amah ala wazifati allati tashma' ala isyraf ala jami' amanah. Di atas tugas yang dilakukan, termasuk dalam tugas tadi adalah menguruskan semua kerja-kerja negara, wa min bainiha, antaranya al-isyraf ala jam'i zakah, mengelola kerja-kerja memungut zakat, wa hifziha wa tawziha, menjaga dan juga mengagihkannya. Kemudian yang seterusnya al-isyraf al-khas ala istismar amwal zakah. Dia panggil pengurusan khusus membabitkan pelaburan harta zakat. Idza kana al-isyraf ala istismar amwal zakah khasan. Kalau sekiranya pengurusan ke atas pelaburan harta zakat itu bersifat khusus, bi an faragha nafsahu li'amal min a'malih. Misal kata seorang itu memperuntukkan sepenuh masa untuk melakukan kerja-kerja pelaburan, kal hasib, seperti kata-kata kerani, katib, penulis, mustasmin, pelabur, wal hafiz, dan juga pengawasnya. Fahal yu'ta min, adakah layak mereka diberikan harta zakat? Ikhtalaf ulama fi dhalik. Ulama berbeza pendapat dalam isu di atas. Wa hadha al-khilaf mabni ala ikhtilaf fi jawa'i al-haris wal ra'i li amwal zakah minha. Perbezaan pendapat ini merujuk kepada perbezaan pandangan mereka kepada keharusan memberikan upah kepada penjaga dan pengembala harta zakat. Fazahaba jumhur fuqaha min al-Hanafiyyah wal-Syafi'iyyah wal-Hanabila ila annahum ya'khudhu min az-zakah. Bagi majoriti ulama fiqh daripada ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan juga Hanbali, mereka berhak mendapat upah daripada zakat, li'annahu min jumlatil umal allazina ja'ala Allah lahum nasiban min az-zakah. Kerana mereka termasuk dalam sejumlah dan macam mereka termasuk dalam petugas-petugas yang Allah Taala peruntukkan bahagian harta zakat. Dalam firman Allah Taala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghabirin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu aliyyun hakim. Surah Taubah ayat yang ke-60. Sesungguhnya zakat itu diagihkan kepada golongan fakir, miskin, golongan amin, golongan yang jinakkan hati mereka, ataupun golongan mu'allaf, golongan hamba, golongan yang berhutang, golongan pada jalan Allah Ta'ala, dan golongan yang keputusan bekalan atau golongan yang pengembara yang keputusan kebekalan sebagai satu kepertuan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Waladhi umilu ilahi ma dhahaba ila jumhur fuqaha, yang dicenderungi oleh penulis ialah pandangan yang dikemukakan oleh majoriti fuqaha annal qa'im ala istimar amwal zakah yu'ta min amwal zakah, iaitu mereka yang menguruskan pelaburan harta zakat berhak diberikan harta berupah daripada menggunakan harta zakat. Li'annahu yakum ma'amal min amal, sebab dia telah melakukan sebahagian daripada dia telah melakukan kerja-kerja berkaitan dengan pelaburan harta zakat. Wa amal al-haqqul al-fadl wan namha, iaitu kerja yang melibatkan berlaku perkembangan pada harta zakat. Wa hadha huwa al-aslu fi i'ta' man yakun bi'amal khas. Inilah dia asas dalam memberikan ganjaran atau upah pada orang melakukan kerja khusus berkaitan dengan zakat. Lakin idza ra'al iman an yatiyahu min baitul mal, tapi kalau ketua negara berpendapat sewajarnya upah tadi diberikan menggunakan dana daripada baitul mal, atau yaj'al lahu rizqan min baitul mal, atau upah ataupun gaji khusus daripada baitul mal, wa yuqsima jami' zakat alaihim ala bakil asnan, dan mereka hasil zakat yang dihasilkan oleh berkenaan tadi dibahagikan kepada baki-baki asnaf yang lain, itu adalah harus, li'anna baitul mal li masalih muslimin. Baitul mal itu adalah ditubuhkan untuk kepentingan orang Islam. Wa hadza min al-masalih, dan ini juga termasuk dalam sebahagian daripada maslahat. Walidzalika ara an takuna nafaqat istimar amwal az-zakah wa khasatan fi bidayat al-mashru' baitul mal al-khazanah al-'ammah. Oleh kerana itu saya berpendapat hendaklah kos pelaburan harta zakat, khususnya pada peringkat permulaan program pelaburan itu, hendaklah menggunakan harta baitul mal ataupun harta milik awam lah.
Fa idza istaqarra al-mashru' apabila program pelaburan itu dah agak mantap, wa asbaha yadurru arbah dah mula meraih keuntungan, fala mani an tuhsam tilka nafaqat min arbah dzalikal maka tidak ada masalah kalau kita berikan upah kepada pengurus dia menggunakan sebahagian daripada keuntungan daripada hati zakat yang diperolehi tadi. Jadi saya rasa itulah setakat yang boleh kita bincangkan. Saya sebut secara ringkas berkaitan dengan tajuk pelaburan harta zakat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.